وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير مفتاح المريد في علم التوحيد karangan Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki. Pada katanya rahimahullahu ta'ala, dan esa, yakni dan bersangat-sangatan esa Allah ta'ala pada af'al, yakni pada segala perbuatan-perbuatannya Allah. Itu sebab apa kita kata bersangat-sangatan esa. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas dah wahdaniyah, itu mempunyai makna mubalaghah. Di atas wazan fa'aliyah, atas wazan mubalaghah dah. Kemudian ada alif nun, tu dia panggil lil mubalaghah. Kemudian ada tak, bukan li ta'nis tapi tak li ta'kidil mubalaghah, nak menguatkan lagi orang panggil muka kedalaman, kebersangat-sangatan makna satu Allah Ta'ala tu. Jadi sebab tu kita nak terjemah tu pakai orang panggil ambil makna terus. Makna wahdaniyah, bersangat-sangatan satu, bersangat-sangatan esa, bersangat-sangatan tunggal Allah Ta'ala. Hak lepas dahnya kita bahas pada zatnya Allah dan pada segala sifat-sifatnya Allah. Pada malam ni sambung laginya bersangat-sangatan esa Allah Ta'ala pada segala perbuatannya, perbuatan Allah. Bagaimana? Yakni semua yang berlaku tidak bergerak satu zarah, tidak diam satu zarah daripada alam ni, tidak wujud satu makhluk pada maujud ni, semuanya adalah kesan daripada perbuatan Allah semata-mata, tidak bersekutu dengan perkara yang lain, tidak bersepakat, tidak berkongsi dengan mana-mana perbuatan yang lain. Ini dia panggil ternafi kam mumfasil pada af'al. Ternafi kam beberapa bilangan, mumfasil yang bercerai pada af'al. Yakni tidak ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah di atas jalan ijab, mengada wal i'dam, meniada senoti, itu tak ada. Itu dah. Perbuatan kita makhluk ni panggil perbuatan juga. Tetapi atas jalan usaha, kasab wal iktisab. Usaha baik, usaha buruk. Itu. Jadi kita punya perbuatan ni bukan hakikatnya kita yang perbuat. Kita hanya usaha. Usaha ni hasil daripada kudratul hadisah, dia panggil kudrat yang baharu yang ada pada kita, maka sah dibangsakan, disandarkan perbuatan tu perbuatan kita. Tapi sekira-kira hakikat yang mengadakan senoti perbuatan kita di atas jalan ada perbuatan tersebut Allah. Mana dalilnya? Allah Ta'ala sendiri firman dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah khalaqakum, yang menjadikan kamu daripada tidak ada kepada ada, wa ma ta'malun. Tengok. Dan apa sahaja yang engkau buat, yang kamu buat, itu semua Allah yang khalaqa. Allah khalik, sang pencipta. Jadi Tuhan sendiri cerita kata kita tu apa hak kita usaha, Tuhan hak buat. Maka sebab itulah kita dibalas baik, dibalas buruk, bukan sebab kita hak buat perbuatan tu, tapi sebab kita usaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dapat pahala, ganjaran yang baik bagi usahaan yang baik, wa 'alaiha maktasabat, dan dapat dosa, iqab, seksa api neraka kerana usahaan yang jahat. Maka sebab tu kudrah kita, kudrat kita, Tuhan buat juga kudrat di kita, tapi kudrat kita tu kudratul hadisah, kudrat yang baru, hanya usaha. Iradat kita buat ada,
Tapi iradah kita tu atas jalan ikhtiar, pilih saja. Bukan menentu dak. Kita nak pilih, sejuk sedap ni, hujan ni, duduk rumah lah, tak payah pergi masjid. Kita pilih duduk rumah. Kok mana pun kena istiqamah. Al istiqamatu khairun min alfil karamah. Satu perkara kita buat dengan istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Kita pun pilih mari masjid. Kita pilih. Hakikat yang menentukan pilihan kita sejak azali siapa? Allah. Itu dah. Jadi ingat, di sininya keluar dua mazhab yang menyalahi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana satu kelompok dipanggil Qadariyah. Bukan Qadiriyah dah. Qadariyah. Bi fathil dal, Qadariyah. Jangan tukar. Kalau Qadiriyah tu Syekh Abdul Qadirul Jailani. Nah, kita cerita dulu ada geng tarekat. Nah, dia pakai tiuh, tajam, sokok tajam, tinggi tajam. Pakai serba besar mari jalan Zairah di pondok. Dia tanya ustaz bawa tarekat apa di pondok ni? Sudah. Kata pondok kita ni bukan pondok tarekat, kata ni pondok tempat belajar. Budak-budak duk ngaji nahwu, sorah, ma'ani, bayan, badai. Nah, ngaji ilmu alat, ilmu ulumuddiniyah, tafsir, hadis, tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau gitu tak ada lah tasawuf ada. Tasawuf ada. Ngaji Minhajul Abidin ada, Penawar Bagi Hati ada, Hikam Ibnu Athaillah ada. Nah, lepas tu tak ada tarekat kan ada. Kita ni tarekat ammah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tu pun lembek lotek nak boleh kau beramal, malah berat. Dia kata saya tarekat tak? Saya tarekat Qadariyah. Siap. Ada astagfirullah. Kalau Qadariyah ni sesat ada. Macam mana pula sesat? Syekh Abdul Qadir Jalani ke? Kalau Syekh Abdul Qadir Jalani tu Qadiriyah, Qadir ke? Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Qadiriyah. Gitu kok. Tak tahu saya. Tak tahu. Macam mana boleh jadi orang tarekat tak tahu apa tu? Ni orang lain ni dia berakhir ke tarekat. Tak berakhir ngaji ni lambat. Jalan pitah nak sapa ke Tuhan, ambil tarekat siapa? Maka jangan. Kita nak ngaji. Ngaji kerana nak lebih-lebih akhir zaman. Kurun ke-7 tu Imam Abi Madian sebut dah. Fa'lam anna tariqata hadzal qaum darisatun. Ketahuilah olehmu bahawasanya jalanan ini kaum sufi pada kurun ke-7 tu hacu lebur dah. Arti hacu lebur ni susah nak jumpa intan berlian. Hak banyaknya batu-batu bukit, batu-batu lori nu, batu pasir, batu bukit, batu kotak hak disaluk seperti intan berlian. Maka tertipulah orang yang tak mengenal jauhari dan maknikah, tak kenal dengan intan berlian. Rupa-rupa batu lori, batu kotor. Maka hati-hati kita ni yang ngaji. Naknya lebih fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, biar kemah kita mengaji. Baru tak kena tipu dia orang. Itu. Jadi mazhab Qadariyah ni dia i'tikad kudrah hamba, kudratul hadisah, dan iradah hamba, iradatul hadisah ini di atas jalan menentu dan menjadi. Jadi apa hak kita nak, kita yang tentu, dan apa yang kita buat itulah kita yang menciptakan perbuatan tersebut. Tapi kudrat tu Allah lah yang menjadinya. Tu tak kufur lagi. Sebab tu dia kata ada kuwah kudrat yang Allah Ta'ala cipta. Tapi sesat tak? Sesat. Pada kufurnya khilaf ulama. Tapi kalau ulama wara'an nahri, iaitu di kalangan Maturidiyah, tetap menghukum kafir. Tapi qaul tu marjuh. Qaul yang rajihnya wa may yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Siapa yang i'tiqad makhluk ini dapat mencipta, menjadi, memperbuat dengan kuwah, power, kudrat yang Allah Ta'ala jadikan pada diri dia, maka ketika tu dia tu ahlul bid'ah wad dalalah. Jangan kita ikut pegangan tersebut, jangan.
Itu. Satu lagi kelompok dipanggil Jabriyah. Kita sebut Jabariyah. Jabriyah. Nah, apanya pegangan mereka? Makhluk ini tidak ada kudrah dan tidak ada iradah. Sama seperti kapah atau daun yang ditiup oleh angin. Kemana nak dipupuk, ke sanalah dia pergi. Nah, kalau angin tiup ke timur lah dia pergi. Ke barat lah. Tak ada langsung kudrat iradat pada hamba ini. Artinya kita ni seperti boneka betul-betul. Allah belaka yang buat. Nah, Allah belaka yang menjadi, mencipta, menentu. Allah belaka zahir dan batin. Zahir dan batin. Hak ni pun sesat juga. Bahkan boleh bawa jatuh kufur kalau dia i'tikad perkara yang haram tu jadi halal. Contoh dia nak minum arak. Nah, kata haram ni. Mana ada, Allah yang menggerakkan tangan saya. Nah, Allah yang bagi saya nak minum. Nah, air ni masuk dalam mulut saya pun Allah. Mulut saya terbuka ni pun Allah. Saya tak ada kudrat iradat, tak ada ikhtiar usaha. Jadi fuak Jabriyah ni nak berhujah dia tak ada payah mana. Kita tak apalah pomping napa. Kalau dia marah kata jangan marah. Saya pun sama dengan awak juga, tak ada kudrat, tak ada iradat. Nah, Allah yang akak tangan saya ni pelepuk atas muka awak. Awak kena marah ke Allah lah, jangan marah saya. Saya pun tak ada kudrat iradat, tak ada ikhtiar usaha juga. Sama macam awak juga, dah. Ini buat Jabariyah nak berujah dah ada payah, nak pennapas putih lagi nak marah kata tadi kata-kata tak ada hamba ni, tak ada ikhtiar usaha, betul tak? Jadi kalau tak ada ikhtiar usaha, pakai hakikat belaka, Tuhan belaka, hak celebur mami ni. Nah? Tu tak boleh gitulah. Kena pakai ratik syariat. Sebab tu Tuhan buat pada kita kudrat dan iradat yang baharu tu sebagai tangga syariat. Nah, kita memilih, kita usaha. Nah, sebab tu kita boleh basakan perbuatan baik pada diri kita. Nah, tapi Tuhan ajarnya hak baik kita kata pada Allah supaya selamat hati kita daripada riak, ujub, sum'ah dan takabur. Nah, ada pun hak jahat kita kata hak kita basa pada diri kita supaya apa? Supaya kita ni rasa nak taubat, rasa insaf, nak minta ampun dengan Allah Taala. Mana? Dalam ayat Quran Allah Taala ajar kita adabus syariah, dia panggil, bukan ayat i'tiqad, ayat adabus syariah. Mu'tazilah dia tukar ayat ni, dia jadi i'tiqad, jadi pegangan. Kita dah ayat ni bukan ajar akidah tapi ajar syariat, adab, akhlak dengan Tuhan. Mana? Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang mengena ke atas kamu daripada kebaikan, faminallah. Maka qulta, maka mu katalah, nah, hadhil hasanah minallah. Ini kebaikan ni ialah daripada Allah. Nah, jadi kita tu tidak rasa ujub, sum'ah, takabur. Nah, apa kelebihan Allah Taala bagi? Hadza min fadli rabbi. Hak ni hak Tuhan kurnia belaka ni, akhirat esok Tuhan akan tanya. Nah, summa la tusalunna yauma idzin anin naim. Ilmu, ibadat, nah, usia, umur, harta, pangkat, iyalah kau tu. Baru selamat. Hati kita tu tak mari ujub, tak mari sum'ah, tak mari takabur. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Nah, wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa-apa yang mengena kepada kamu daripada kejahatan, famin nafsik, maka fakulta, maka kau katalah. Nah, berkatalah oleh engkau, hadhihi sayyi'at min nafsi, ini kejahatan ni daripada diri akulah. Nah, akulah hak pilih nak pergi disco, nak pergi kelab malam, nak pergi judi, nak pergi rasuah, nak pergi curi, nak pergi merapok, akulah. Maka kerana tu akulah hak berdosa. Nah, maka taubat dengan Allah Taala. At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang taubat daripada dosa seperti tidak ada dosanya. Kalau duk main hak Tuhan belaka, nak taubat warga apa? Nah, Tuhan belaka ke ni? Apa kita nak sibuk taubat? Itu jadi sebab tu ada adabus syariah. Syariat kena ada. Jangan main hakikat saja. Maka sebab tu
ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah buat kesimpulan tentang af'alul ibad ikhtiyariyah, perbuatan kita hamba yang kita pilih, yang kita iktisab wal kasab, kita usaha. Ini disimpulkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita hamba ni dia panggil mukhtaron zahiran majburan batinan. Pada zahirnya kita diberi ruang sebebas-bebasnya untuk memilih, gitu kan? Nak mari masjid ni ada tak halangan? Tak ada juga halangan, tu ujian lah. Nak masuk lorong tak ada moska. Allahu akbar. Tak ada ni. Aduh. Nak buat bewah pun biarlah lorong kita sekat tu boleh pergi masuk lorong lain. Atik. Ni kita orang luar tak tahu mutaligak habis. Patut siapa 7 suku, siapa 7.20 ni. Tak ada asal-asal. Nah, kalau hak lain tutup lorong tu ada lorong mudah-mudah nak celah, nampak logik sikit pun masuk. Nah, ni tutup lorong kena pergi mutaligak Allahumma nahlah. Nah, Allahu Rabbi. Tak ada erti fikir urusan orang lain. Nah. Tak ada arah lah. Buat mana? Sabarlah. Nah, tu bukan halangan, maknanya kita jadi terbakar kereta kau masuk dalam neraka, tak ada. Itu dia panggil ujian. Nah, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka, mengira-ngira bahawasanya kami biarkan mereka mengaku beriman padahal mereka tidak diuji? Bahkan semakin kuat dia kata dia beriman, semakin kuat ujian. Sebab sedahsyat-dahsyat ujian para nabi. Asyaddun nasi balaan al-anbiya'u summal awliya'u summal ulama'u summa amsal wa fa amsalu. Nah, sedahsyat-dahsyat nisbah ujian daripada manusia, di kalangan manusia ni siapa yang paling kuat kena ujian? Para nabi. Di kalangan para nabi itu ada lagi hak dahsyat. Mana? Rusul ulul azmi minar rusul. Yang mempunyai hemah azam yang sangat kuat di kalangan rasul. Nah, Nabi apa tu? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulul azmi minar rusul. Kemudian daripada rasul-rasul, nabi-nabi, summal auliya, para wali. Nah, kekasih-kekasih Allah. Summal ulama, kemudian para alim ulama, orang-orang yang mengaji, orang-orang yang bersifat dengan ilmu. Summal amsal fal amsal, kemudian orang yang mengikut, mencontohi, mengikut jejak langkah mereka itu. Jadi kalau kita ikut jejak langkah para nabi, para rasul, para wali, para alim ulama, maka lagu itulah. Nah, ujian tu kata Imam Ghazali tidak akan berputus-putus selagi mana kita hidup. Nah, apa? Sebab ujian Allah ni supaya kita tahu kita tu baik ke tak baik sebenarnya. Nah, ayyukum ahsanu amala. Itu Tuhan uji, bukan Tuhan tak tahu. Tuhan Maha mengetahui. Tuhan suruh kita tu pula tahu. Dok sabar lagi aku ni. Kena ujian ni, kena latih lagi untuk diri kita sabar. Tapi ni sekira-kira orang panggil kebebasan memilih. Bebas tak? Bebas. Orang nak pergi disko, tak ada terbakar lalu kereta. Nah, nak pergi tempat maksiat, ada terbakar lalu, neraka lalu, terbakar lulu kereta, ya tak ada. Nah, orang nak minum arak, minum, boleh pilih, bebas. Oh, kalau nak pergi minum arak, nak pergi disko, terbakar selalu kereta, pun neraka, tutup habis dah disko, tutup habis dah. Nah, kila-kila arak, tak ada kena. Nah, tak ada kena kita ada kuasa ke apa, tak perlu. Nah, tapi dah Tuhan wish. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman sila, siapa nak kufur sila, siapa nak maksiat sila, siapa nak ibadat sila, bebas untuk memilih. Itu dia panggil mukhtaran zahiran. Tapi majburan batinan, sekira-kira hakikat kita juga digagahi sebenarnya. Sebab pilihan kita tu hakikatnya ketentuan Allah. Itu hakikatnya ketentuan Allah. Hakikat. Maka sebab tu ada dua yang haram, satu yang halal. Mana kita bersandar dengan hakikat. Yang pertama haram apabila nak dihukum dengan hukuman oleh hakim. Contoh seorang itu curi ke zina, kata kira
hakim nak jatuh hukumnya, kata nanti lu tak hakim. Nah, saya ni berzina ke curi ke, Allah belaka ni hakikatnya haram. Haram kerja tu. Nah. Gitu juga seorang yang nak melakukan kezaliman, seumpama raja-raja ke, seumpama orang-orang penguasa-penguasa, bila dia nak bunuh ke rakyat dia atau dia nak melakukan kezaliman, maka dia bersandar pada hakikat. Nah, ni saya nak bunuh ni bukan saya ni, Allah ni haram. Ini boleh baca dalam kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid, Syekh Ahmad sebut. Nah, satu yang halalnya mana? Yakni seorang tu buat dosa, buat maksiat, lalu dia sudah dikenakan hukuman. Nah, contoh kita kata dia perogoh bersiri lah mula di kampung. Nah, akhirnya kena tangkap, dijatuhkan hukuman penjara, contoh disebak lagi. Maka sampai tempoh dia pun bebas balik ke kampung. Orang kampung masih lagi dendam, masih lagi benci. Nah, dia masuk kedai kopi orang tutup. Nah, dia masuk nak beli di kedai runcit, mana orang maki dia. Mari masjid pun orang ludah atas muka, "Gi, perogoh bersiri. Usah mari lah masjid ni." Contoh. Maka ketika tu halal dia berhujjah dengan hakikat. Hei orang-orang kampung, muduk maki aku, hina aku kerana dosa aku hak dulu, aku taubat dah. Dan mu kena ingat itu juga adalah ketentuan Allah. Boleh. Dalam bab tu boleh, supaya tutup mulut-mulut manusia daripada terus mencaci maki. Dua yang haram, satu yang halal. Nah, ingat. Adapun qadariyah, hamba ni mukhtaran zahiran wa batinan. Hamba memilih, menentu dan menjadikan perbuatan hamba zahir dan batin. Nah itu bukan Allah dah. Allah telah beri dah pada hamba ni qudrat, iradat. Allah lepas biar Allah tak buat kerja. Allah duduk saja, nanti tengok. Itu sesat. Kalau Jabriyah terbalik tadi. Mana? Hamba ni majburan zahiran wa batinan. Hamba ni dijabar, digagahi, dipaksai zahir dan batin. Hamba tak ada ikhtiar usaha, tak ada kudrat iradat yang baru, tak ada. Maka dua-dua ni sesat belaka. Nah, maka hak pegangan yang betulnya mana? Wal fi'lu fit ta'siri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Bermula perbuatan yang memberi bekah itu tidak adalah ia, melainkan hanya pada Allah Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba. Nah, apa sahaja tak kira, aircon sejuk, kipas keluar angin, lapu mencerah, hakikat yang mencerah, yang menjadikan sabab dan musabab Allah, yang menjadikan lampu dan cerah Allah, yang menjadikan aircon dan sejuk Allah, yang menjadikan angin dan kipas Allah, yang menjadikan makanan dan kenyang Allah, yang menjadikan kita dan perbuatan kita ialah Allah. Ini dia panggil tauhid fil af'al atau wahdaniyah fil af'al. Bersangat-sangatan esa Allah pada segala perbuatannya, tak ada berkusi dengan siapa-siapa. Tidak kata dia nak bagi kenyang ke kita kena ada makanan. Kalau tak ada makanan kak, Tuhan tak reti nak bagi kenyang lagu mana. Aku ke hamba ni, aduh sudah dah. Dah. Nanti Dajjal mari tu. Semua sumber makanan di tangan Dajjal. Orang mukmin ketika tu Allah Ta'ala bagi kenyang dengan perkara yang menyalahi adat. Mana? Zikrullah. Boleh kenyang. Pada adat tak terima tu. Mustahil pada adat. Tapi pada akal harus. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala fa'ilul mukhtar, sang pencipta, sang pembuat yang maha menentu segala apa yang dia nak tentu. Ni adat duk cerita kata kita ni akan banjir bulan November sampai ke bulan 1. Ni adat kata ni. Tapi hak Tuhan nak buat kita tak tahu. Supaya tahun lepas lah dia mau duk siap habis di Pantai Timur takut banjir. Rupa-rupa Sya'alah Selangor kita ni hak teruk kena banjir. Nak kata apa? Tuhan belaka. Dia tak ada pakat dengan siapa-siapa. Dia tak ada tanya dulu lagu mana penduduk Sya'alah ni, hamba sebagai Tuhan ni nak pergi banjir ni, setuju tak?
Oh tak setuju tu akak sepanduk buat demonstrasi. Oh Tuhan pun Allah lah tak setuju kau. Allah letih Tuhan. Hei, Tuhan bukan lagu tu, dia nak buat ya buat. Dia tidak kira siapa. Dia aku nak gulung bumi, dia aku nak rembah langit, dia aku nak peracur bukit. Aku buat. Muka aku Tuhan. Tak ada siapa boleh halal aku. Itu Tuhan. Nah, maka kita ni duduk di bawah kereta Tuhan. Nah, nafas demi nafas. Nah, klik demi klik pai mata. Nah, tak bercerai kita dengan Tuhan. Kalau boleh kita pisah dengan Tuhan, cari. Nah, tak boleh. Selagi duduk bawah rukuk langit Tuhan, atas muka bumi Tuhan, hidup suk dengan mati. Di awal hidup kita berjanji, duduk tengah hidup kita menunai janji. Bila kita mati akhir esok janji kita tak boleh lari weh. Rukuk mananya Tuhan lah tempat kita kena kembali. Maka kalau kita tak kenal Tuhan, kita tak tahu perbuatan Tuhan berlaku. Kita makan obat Panadol, i'tikad Panadol yang memberi sihat, Panadol yang menyembuhkan. Nah, maka ketika tu syirik. Nah, syirik ni syirik ni bukan syirik khafi dak ni, syirik jali. Nah, syirik akbar dia panggil, syirik yang mengekalkan seorang itu di dalam api neraka. Itu. Syirik khafi ni hak duk cara dalam ilmu tasawuf, riya, ujub, sum'ah, takabur. Hak dalam ilmu tauhid ni bukan. Ni cara hak ni lawan dia ialah syirik akbar, syirik jali. Kalau kita tidak mengesahkan Allah Ta'ala pada zatnya, pada segala perbuatannya, pada segala sifatnya, maka kita mensyirikkan dia pada zatnya ke, atau pada segala sifat dia ke, atau pada segala perbuatan. Perbuatan ni hak dekat ni, perbuatan ni hak dekat ni. Nah, mari masjid, naik motor, naik kereta, i'tikad siapa yang menyampai. Cakap tak apa. Mari apa hujan-hujan ni? Mau mari kereta malam ni. Tak apa. Cakap tu ada. Hak hati ni, ya i'tikad ni dalam hati. Nah, tak perlu kita kecek. Hak penting hati kita tu betul pegangnya. Siapa yang menyampai? Allah. Siapa yang menggerak? Allah. Siapa yang mendiam? Allah. Siapa yang menyihat? Allah. Siapa yang memati? Allah. Siapa yang mensakit? Allah. Siapa yang dia belaka. Tapi hak kita duk cakap ada secara adat. Tadi nampak demam, nampak sihat ni. Telan Panadol 2 butir. Segar selalu. Tak apa. Cakap tu tak apa. Secara adat. Pegangnya kita yang memberi sehat, yang memberi segar, mencabut penyakit demam, hakikat ialah Allah. Di sisi kita makan Panadol, Allah jadikan sehat, pada adat sah menyalahi. Itu pegangnya kita orang ahli sunnah wal jamaah. Ingat baik-baik. Nah, di sisi kita makan nasi, kita makan makanan, Allah jadikan kenyang, pada adat sah menyalahi. Kenal lagu tu? Bukan dengan makanan Allah jadikan kenyang, bukan. Kalau dengan makanan Allah jadikan kenyang, berarti tak ada makanan Allah tak erti nak buat jadi kenyang lagu mana. Bukan dengan aircon Allah jadikan sejuk, bukan. Di sisi kita pasang aircon, Allah jadikan sejuk, pada adat sah menyalahi. Sah. Di Genting Highland siapa pasang aircon? Tak ada seorang habuk pasang aircon, sejuk. Nah, Tuhan boleh buat tanpa sabab, musabbab tu ada, boleh. Nah, tetapi perkara tu amrun khariqun lil adat lah, perkara yang mencarikan adat, sama ada irhas atau mu'jizah atau karamah atau ma'unah. Nah, itu habis itu. Maka dalam perbahasan bersangat-sangatan esa Allah pada segala perbuatan ni, jumhur ulama mengatakan ternafikan munfasil. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan ternafikan muttasil, yakni iktibar pada satu perbuatan. Contoh, memberi kenyang. Adakah berkongsi antara kudrat Allah dengan nasi tadi memberi kenyang? Tu. Kalau berkongsi, mana Allah pun jadikan kenyang, nasi tu pun usaha power dia tu mampu beri kenyang. Sepakat dua tu. Jadi dapatlah kenyang siapa dia makan. Sebab Allah buat kenyang, nasi pun menjadikan kenyang juga. Tambah dua. Jadi sangat-sangat kenyang. Hak ni pun syirik juga ni. Ternafikan muttasil.
Sebenarnya cukup ternafikan munfasil cukup dah, tapi ada juga ulama yang membahaskan ada ternafikan muttasil, yakni diiktibar pada satu-satu perbuatan. Hak kamu munfasil itu seluruh perbuatan, seluruh perbuatan, buat langit, buat bumi, buat manusia gerak hidup, manusia ni jatuh bangun mulia hina aksiden lancar hidup mati, ikut apa saja ni. Siapa hak perbuat sebenar hakikat? Allah. Ada lagi tak zat hak lain buat? Tak ada. Tak ada dah. Kalau ada, la fasadata. Lagi akan kita bahas pada dalil wahdaniyah, iaitu ulama membahaskan dalil wahdaniyah ni keluar dua burhan, dia panggil dua hujjah. Pertama dipanggil burhanut tawarud, hujjah-hujjah ketentu tidaknya kalau Tuhan berbilang paling kurang dua, dia sepakat bekerjasama. Satu lagi dipanggil burhanut tamanu', hujjah-hujjah, dalil-dalil, hujjah-hujjah ketentu tidaknya kalau Tuhan berbilang paling kurang dua, saling berkelahi. Hak ni keluar dua masalah. Ada setengah bila tiga. Kalau di atas tiga, jadi tiga taswir masalah. Kalau di atas hak kata burhanut tamanu' tu dua saja, jadi lima masalah. Tiga burhanut tawarud, dua burhanut tamanu'. Membahaskan apa? Ayat Allah Ta'ala firman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Bahak tu, lau kana, jikalau adalah, fihima pada langit dan bumi ini, alihatun Tuhan, illallah selain daripada Allah, apa jadi? Lafasadata, pasti tentu sekali binasa langit bumi. Bila ulama bahas, bukan makna binasa tu jadi dulu baru hancur dah. Sejak daripada awal tidak boleh dijadikan walau sebiji zarah. Itu makna binasa. Sebutir pun tak boleh nak ada. Itu lagi akan kita akan bahas pada dalil wahdaniyah. Habis itu. Jadi segala yang terjadi pada maujud ni hanya satu saja fa'ilnya, Allah. Tak ada Tuhan selain daripada Allah yang jadi fa'il, yang menjadi segala apa yang maujud ni. Tak ada. Satu. Itu yang panggil ternafikan munfasil pada segala perbuatannya. Satu lagi, kalau ulama bahas kata, kalau tilik pada sudut satu-satu perbuatan, tidak berkongsi di atas satu perbuatan itu dengan dua kudrat. Tak ada. Tidak kata kudrat kita menjadi juga, kudrat Tuhan pun menjadi, maka terjadilah benda tu. Tak ada gitu. Kita buat misal seumpama orang sakit di hospital, tak boleh buka mata. Satu hari sahabat-sahabat lama mari ziarah, bini dia kata, "Abang, cuba celek kat mata tengok siapa hok mari ziarah ni." Sahabat-sahabat abang hok lama-lama zaman abang sekolah mari belakang ni ziarah. Dia berkata, "Allah, ya kau nak buka tapi tak terbuka." Nak. Ada ikhtiar, ada pilih nak buka kelopak mata. Dan dia usaha tak nak buka. Ada kederak dia usaha nak buka. Tapi tak akan terbuka kelopak mata yang sangat ringan yang ada pada anggota tubuh kita ni. Kelopak mata ni tak sampai sekilo juga timbang. Tak terakak kalau tidak dengan kudrat Allah. Itu bukti kata hanya kudrat Allah saja yang memberi kesan. Kederak kita tak memberi kesan, bukan berkongsi dah. Kederak kita pun ada, kederak Tuhan pun ada, maka bersatu dua ni kuat apa boleh terbuka kelopak mata. Itu dia panggil syirik pada af'al. Mana kita i'tikad terima kam muttasil pada af'al Allah Taala. Syirik tu. Nasi pun ada kederak yang memberi kesan pada kenyang, Allah pun buat kita kenyang. Dua-dua. Maka kita makan, nasi bagi kenyang, Allah pun bagi kenyang. Dua. Syirik tu. Syirik ni kalau mati kekal neraka. Wal a'yadzu billahi min zalik. Allah dah ampun dosa ni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah
sekali-kali tidak akan ampun dosa orang yang mensyirikkan Allah, dan Allah siap untuk ampun dosa selain daripada syirik. Itu dah habis situ. Maka sebab tu tauhid ni jangan kita buat main-main. Tak lepas hak ni, tak boleh jawab kita soalan muka nakir dalam kubur, man rabbuka, siapa Tuhan kamu tu, tak boleh jawab. Habis situ. Bunyi dah ni, tak bunyi lagi. 45 saat. Dia kita awal kau. Nah. Tu sebab soal tauhid ni tak ada tiup sangka kala yang kedua. Kalau mati malam ni selalunya tanya. Malam ni selalu tanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu. Jadi kalau mula doa iktikad kata selain daripada Allah ada perbuatan yang mampu memberi manfaat dan mudarat, memberi bekah, memberi kesan, maka tak boleh jawab Allahu Rabbi, tak boleh jawab. Dia tak jawab. Sebab apa? Sebab dia tidak benar-benar ifradul ma'bud bil ibadah ma'a i'tiqad wahdaniyatihi zatan wa sifatin wa af'ala. Kita berhenti sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله أشهد أن لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم رب الدعوة التامة والصلاة والسلام سيدنا مولانا محمد رسول الله والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعث مقام محمد innaka la tukhliful. Baik. Kemudian katanya musannif rahimahullahu taala, lawan bagi wahdaniyah. Lawannya yakni perkara yang tak boleh beripung sekali, itu makna lawan dah. Kita kena kerap sebut makna lawan tu apa, supaya yang bangsa-bangsa wak menganjing ngaji sifat 20 tu reti bahasa. Itu bahasa selalu. Dia kata apa mengaji sifat 20? Allah wujud, artinya ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada Allah, tiada. Tadi ada Allah. Lawan tak ada oleh Allah. Aduh, jahatnya.
Bukan makna lawan bergocah ayat ke dia. Lawan ni makna did wa didduha kalau dalam Arab disebut. Maka did ni kalau terjemah Melayu lawan lah. Lawan dengan mana apa? Hak tak boleh beri pun sekali. Itu makna did. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara yang saling berlawanan. Saling berlawanan hak tak boleh beri pun sekali ni maknanya. Sebab ada dia panggil apa? Perkara yang bertentangan ni dia ada diddani, dia ada hak boleh beri pun sekali, ada hak tak boleh beri pun sekali, naqidaini, ada khilafani, ada mislani. Dia ada macam-macam istilah. Kalau khilafani ni macam putih dengan hitam dengan rambut, contoh khilafani tu. Bukan diddani, dia panggil sifat dengan zat. Mana boleh terakak kedua-dua, boleh beripung kedua-dua. Rambut boleh hitam, boleh juga putih, tak ada masalah. Hitam boleh jadi rambut, boleh jadi mikrofon pun hitam, boleh jadi. Hitam bukan rambut, rambut bukan hitam. Gitu. Khilafani. Kalau khilafani boleh beripung sekali, boleh kosong kedua-dua. Tidak sekali kedua-dua. Boleh. Itu dia panggil bukan diddani. Itu kena mengaji dalam ilmu tauhid, ada beberapa istilah-istilah dia. Mislani, naqidaini, diddaini, khilafani. Makna yang lain-lain. Ni makna lawan ni apa makna? Tak boleh beripun sekali. Itu makna. Jadi bila sebut kata lawannya, yang tak boleh beripun sekali dengan dia, dengan bersangat-sangatan esa Allah tak ada. Dah kita i'tiqad dah dalam hati. Sungguh wahdaniyah Allah, sungguh sangat-sangat satu tunggal Allah pada zatnya, pada segala sifat-sifatnya, pada segala perbuatan-perbuatannya. Hak tak boleh beripun sekali dengan pegangan kita dalam hati kita. Kita kata Tuhan bersangat-sangatan esa, ialah berbilang-bilang pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Jadi berbilang-bilang ni kembali hak kam muttasil kam munfasil tu. Berbilang-bilang dengan makna kam muttasil, artinya zat Allah Ta'ala tu satu, tapi boleh dikerak, dibelah, dikrisi. Artinya zat Tuhan tersusun daripada juz'aini, murakkabun minal juz'aini fa aktsara. Ada macam kita ni satu ni, tapi satu kita ni berapa juzuk yang berkapuh, yang bersusun. Boleh tangga, boleh cerah, nak boleh jadi satu. Bukan satu lagu tu Allah Ta'ala. Bukan satu lagu tu. Berbilang pada zat tu. Atau dengan makna kam munfasil mana? Ada lagi selain daripada zat Allah yang sama sebiji dengan zat Allah. Nak cukup dua dengan Allah? Tentu tidak. Tentu tidak lagu tu. Itu mana berbilang-bilang pada zatnya. Dan pada sifatnya, yakni pada zat Allah Ta'ala, tentu tidak ada dua sifat yang sama pada nama dan makna. Mana? Kudrat iradat ada 5, kudrat ada 2 contoh, ilmu ada 10. Tak. Sifat Allah Ta'ala tu banyak, tapi satu-satu jenis saja. Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu hayat ila akhir. Lagi pula tidak ada di zat selain daripada zat Allah satu sifat pun yang sama dengan sifat Allah pada nama dan makna. Itu dah. Kita ulang balik hari itu. Hari itu kita syarah dah tu. Kalau kita i'tiqad ada di zat selain daripada zat Allah, kudrat ke, iradat ke, ilmu ke, sama ke, basar, ikutlah. Yang mana sama seperti kudrat iradat Allah, hak ni syirik. Syirik akbar. Syirik usaha tu. Habis. Dan pada perbuatannya. Hak tadi baru saatnya kita syarah. Jadi tidak ada kam muttasil kam munfasil pada perbuatan Allah. Apa? Sebab perbuatan yang menjadi sengoti, yang menentu sengoti, yang mengada sengoti, yang memberi bekah, hanya Allah satu-satunya. Tidak berkongsi dengan mana-mana kudrat yang lain. Itu dah. Habis. Mustahil berbilang itu hanya wajib esa selama-lamanya. Kita berhenti situ dulu. Sebab malam ni pun hamba kena pergi ke Keramat pula ni. Ada majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti situ dulu. Mustahil berbilang itu hanya wajib esa selamanya.
wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.